Okay, so dah ada record. Okay, so kita start lah ya. Okay, nampak kan? Nampak tak ni? Nampak madam. Ada orang kan? Nampak madam. Orang ada. Okay, sebaik ada orang. Nampak Okay. Right, thank you. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi lagi sekali. So kita nak sambung chapter yang terakhir untuk semester ini. Chapter last dah ni sebab kita pun sekarang dah berada pada tengah bulan. Boleh kata tengah-tengah kan, dah masuk 9 hari bulan hari ni. So lagi beberapa minggu awak akan exam bulan 12. Kan? Awal bulan 12, 9 hari bulan macam tu. Okay, so kita nak masuk chapter yang terakhir, tutorial 7.1 acid and base. Okay, ini adalah overview bagi chapter 7. Okay, chapter 7 ni sebenarnya kalau kita ikut pemberat dalam bilangan soalan dalam PSPM tu, kita ada tengok semalam. Kalau tak salah saya, dia adalah chapter yang ke-2 berat kot kan? Soalan dia 5 ke? Kalau tak salah, saya pun dah lupa dah. Okay, maksudnya dia antara 3 chapter yang penting lah. Okay, paling penting metal, chemical bonding, and then yang ketiga adalah ionic equilibria sebab bilangan dia besar. Okay, kenapa dia dikatakan penting? Sebab masa yang diambil untuk study ionic equilibria ni pun agak lama kerana kita ada kita ada 3 subtopik, 7.1, 7.2 dan 7.3. Kalau diikutkan 7.2 dengan point 3 ni tak banyak sangat. Yang banyak dekat sini, dekat 7.1 ni. Okay, sebab dia ada banyak pengiraan. Okay, walaupun dia C3, C4 tapi C3, C4 tu banyak ya calculation dia. C2 pun banyak konsep yang kena kuat baru boleh buat C3, C4. Okay, jadi hari ini saya nak masuk. Tengok jap, kita nak define acid base, nak tengok conjugate dan conjugate, nak relate formula, kemudian nak define dan kalau boleh saya nak pergi sampai calculation lah. Tengok setakat mana kita boleh dalam 2 jam ni. Petang nanti ada sambungan kan, gantian untuk hari Khamis. Okay, kita masuk Okay, LO yang pertama, define acid and base. We generally classify acid and bases as either strong or weak according to the extent of their dissociation into ions in water. Okay, kita nak tentukan sesuatu asid tu sebagai kuat ataupun lemah bergantung kepada kadar penceraian dia dalam air. Okay, kalau dia adalah asid yang kuat, dia akan dissociate complete dissociation 100%. Tapi kalau dia weak, dia adalah incomplete dissociation. Maksudnya dia tak sampai 100%, kurang daripada 100%. Okay, biasanya juga kalau strong, dia punya disebabkan dia 100% complete, arrownya adalah single arrow. Tetapi kalau dia weak, maksudnya dia boleh patah balik sebab dia lemah. Dia boleh pergi, dia adalah reversible, dia boleh patah balik. Itu untuk dari segi equation lah, untuk awak tentukan weak atau strong, kita boleh identify melalui arrow. Okay. First of all, kita nak define dulu what is acid and base. Okay, untuk definition, kita ada 2 jenis. Actually 3. Cuma dalam syllabus adalah 2. Iaitu kita nak identify according to Arrhenius, according to Bronsted-Lowry, and also according to Lewis base. Maka ada 3 definition yang awak kena tahu. Okay, semua definition ni dia adalah benda yang sama, cumanya dia melihat asid tu dari sudut yang berbeza. Okay, kita tengok dari segi Arrhenius dulu. Okay, according to Arrhenius, acid adalah substance that has H in its formula and dissociates in water to yield H3O+. Okay,
while base is substance that has OH in its formula and dissociates in water to yield OH minus. Okay. Sebutan yang penting dekat sini adalah kalau Arrhenius dia akan bincang bila dia react dengan water. Okay. Contohnya kita tengok yang pertama. Okay, yang ini dia adalah acid sebab dia ada H dan bila react dengan water, produknya mesti ada H3O+. Okay, kalau dia adalah base, bila dia react dengan water, produknya adalah OH-. Untuk amonia ni, tak adalah OH- pada formula kan. Tetapi bila kita react dengan water, dia dapat OH-. Kesimpulannya yang saya nak awak pegang adalah kalau Arrhenius react water dapat H3O+ untuk acid, OH- untuk base. Okay, pegang yang tu. Okay, alright. Next is menurut Bronsted-Lowry. Okay, menurut Bronsted-Lowry, acid adalah species that donate proton. Proton adalah H+. Okay. While base is a species that accept proton, menerima proton. Okay, dapat? Okay, kita tengok equation ni. Equation yang saya nak gunakan dekat sini adalah sama dengan equation yang saya gunakan pada Arrhenius. Okay, kalau Arrhenius, dia fokus kepada wujudnya H3O+ pada equation. Tetapi untuk Bronsted-Lowry, dia tak tengok H3O+ ni. Dia tengok spesies. Acid adalah before ni dia ada H, after dia dah tak ada H. Maksudnya H tu telah disingkirkan, dia dah donate dia punya hidrogen. Itu yang saya kata, equation yang sama, cuma sudut pandangan berbeza. Cara dia tengok. Okay, Bronsted-Lowry dia tengok kehilangan hidrogen. Okay. Sama juga untuk base. Okay, kalau base dari segi Arrhenius dia tengok pada equation ada OH-. Okay. Tetapi bagi Bronsted-Lowry dia tengok base adalah spesies yang sebelum tu hidrogen dia sikit, lepas tu hidrogen dia bertambah. Except hidrogen. Daripada NH3 dah jadi NH4+. So ini adalah base lah. Okay. Right. So itu dari segi Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Next is kita tengok dari segi Lewis acid. Okay, Lewis acid pula dia ceritakan dari segi elektron pair. Kisahnya menggunakan elektron pair. Kalau awak ingat lagi kita buat chapter 4 tentang Lewis structure. Lewis structure dia lebih dia refer kepada bilangan elektron lah kan, dia kira-kira semua tu kan. Sama jugalah apabila dia bincangkan dari segi acid base, dia juga melihat dari sudut elektron. Okay. Menurut Lewis, acid adalah spesies that can accept electron pair, menerima elektron. While base adalah spesies that can donate electron pair. Okay, dapat? Okay, dalam erti kata lain untuk kita mudah tengok, base ni biasanya dia ada lone pair. Dia ada lone pair dekat dia, kawasan yang rich elektron. Okay, dia rich elektron. Kalau dia rich elektron ataupun ada lone pair, biasanya barulah dia boleh donate kan. Kalau dia dah deficient species, dia tak boleh donate. Contoh amonia lah, senang kita tengok amonia. Okay, amonia dia ada lone pair atas tu, so ini adalah kawasan di mana dia berkebolehan untuk donate dia punya elektron. Okay, so dia adalah Lewis base. Okay, sama ya, sebab amonia ni kita boleh tengok dari segi banyak sudut. Kalau dia react dengan water dapat OH-, itu dia bincang dari segi Arrhenius. Kalau react dengan water dapat NH4+, itu bincang dari segi Bronsted-Lowry. Kalau dia boleh donate electron pair, itu dia bincang dari segi Lewis acid. Benda yang sama. Sudut pandangan yang berbeza. Okay, so boleh hafal lah ya untuk definition. Okay, alright. Next.
Classify each of the following species as acid, base or both. Okay, so kita nak tengok dari segi soalan ni, kita nak bincangkan mana acid, mana base dan mana both. Ini adalah soalan tutorial. Okay, so paling mudah kita tengok kalau dia bercas positif, maksudnya dia dikira sebagai kurang elektron. So dia akan jadi acid lah. Okay, sifat dia akan menerima elektron. Okay, dia tak boleh donate. Okay, yang positif akan jadi acid, yang negatif akan jadi base. Itu paling mudah. Okay, so kita identify dulu. H2O. H2O dengan H2O saja. H2O ni adalah both. H2O ni dia special, dia boleh jadi both acid ataupun base bergantung kepada siapa yang dia react. Okay, tandakan. Okay. OH minus adalah base, ada negatif kat situ. Okay. H3O plus adalah acid. Okay. Amonia kita dah bincang, dia adalah base. Ammonium adalah acid. NH2 minus adalah base. CO3 minus adalah base. HBr adalah acid. HCN adalah acid, dia ada H pada molekul dia dan bila dia react dia boleh dapat H3O+. Yang ini adalah base. Okay, so itu secara umum lah kita tengok. Okay, cepat. Boleh nak? Okay, ini kita nak identify acid, base dan both. Okay, seterusnya LO yang berikutnya adalah identify conjugate acid and conjugate base according to Bronsted-Lowry theory. Okay, conjugate tu apa pula? Okay, conjugate tu macam ni. Sini. Okay, contohnya ya, nak bagi macam mana. Okay, kita ada A tambah B menghasilkan C tambah D. Okay, kalau A ni let's say dia adalah acid, B ni adalah base, contohlah ya. Okay, apabila A after reaction dia jadi C. So acid akan jadi conjugate base, base akan jadi conjugate acid. Kita balik. Okay, acid dan base pada bahagian reactant. Acid dengan base pada bahagian reactant, conjugate tu pada bahagian produk. Okay, saya tulis lagi sekali. Acid lawannya conjugate base, base lawannya conjugate acid. Ini pada bahagian reactant, ini pada bahagian produk. Okay, so soalan ni adalah ni okay, sebelah sini pun ada kan ni contoh. Okay, ini kita tengok contoh ni jap. Okay, ini adalah acid. Okay, CH3COH ni adalah acid carboxylic before reaction. After reaction dia akan donate dia punya hidrogen ni. Okay, after reaction daripada acid dia akan jadi conjugate base. Dia akan jadi conjugate base selepas dia react. Okay, conjugate base lah. Conjugate tu adalah produknya, base tu sebab dia dah jadi OO minus. Okay, base pula asalnya adalah base before reaction, kemudian dia terima hidrogen daripada acid tadi. So dia akan jadi conjugate acid. Conjugate acid. Okay. So berdasarkan soalan yang sebelah sini, okay, kita nak bincangkan, kita nak buat apa ni? Kita nak identify, mana dia? Okay, identify acid, base, conjugate acid, conjugate base from the equation given. Okay, cuba buat. Okay, besarkan sikit. Okay, kita bincang ya. Okay, yang ini soalan nombor 1. Okay, dia mesti untuk produk, untuk reactant, dia tak boleh both acid ataupun both base. Dia tak ada reaction, dia mesti satu acid, satu base. Okay, untuk soalan A, yang ini kita tahu dia acid. Okay, so yang ini confirm base lah. Base. Okay, itu before.
After reaction kita tengok HCN dia akan jadi CN minus kan. So CN minus adalah conjugate base. Sini. Tak muat dah. Okay. Base produknya sebelah sini conjugate acid. Saya tulis CACB nak, awak tulis penuh lah. Conjugate acid, conjugate base. Okay. Soalan B. Soalan B ni kita tengok dia bagi compound yang sama. Sekejap. Nampak tak? Compound yang sama. So kita tak boleh kata dia adalah dua-dua base. Okay. Jadi kita kena ambil satu sebagai acid, satu sebagai base. Okay. Ini saya anggap dia acid. Ini saya anggap dia base. Okay. Kalau acid, sifat dia akan donate proton kan. So pasangan dia adalah yang belakang ni. Ini adalah acid conjugate base. Sebab dia donate. Okay, manakala base yang ini dia akan menerima. So dia akan jadi ini. Conjugate acid. Okay, boleh? Okay, B. Kawan lain pula lah. Okay, B ni kita tahu dia adalah base. So ini akan jadi acid. Amonia jadi amonium. So ini conjugate acid. Ini acid. This one is conjugate base. Okay. Right. Yang ini amine. Amine ni adalah base. Ini adalah acid. Kita boleh tengok after. HClO ni before ni dia ada H. After dia tak ada H kan. So acid lah sebab acid dia donate proton. Ini conjugate base. Ini base, ini conjugate acid sebab dia terima. Awak tarik lah. Saya nak tarik pun dah tak. Aku berselengak. Sini, ini sini. Okay. Last. Okay. Okay, yang ini seterusnya kita ada water dengan yang ini. Okay, water ni kita boleh buat both kan. So kita kena tengok yang bercharge positif ni lah. So ini adalah acid. Okay, acid dia akan jadi conjugate ke, ini conjugate dia. Conjugate base. Okay, water dekat sini dia menerima. So dia adalah base lah sebab dia after tu dia jadi H3O+. So ini conjugate base, conjugate acid. Okay, so itu cara kita tentukan conjugate. Pastikan pada reaktan hanya ada acid dengan, pada reaktan adalah acid base, conjugate adalah pada bahagian produk. Acid lawannya conjugate base, base lawannya conjugate acid. Okay, boleh nak identify acid base and its conjugate. Okay, next is, okay, boleh ke tu? Boleh ya? Masih berada di tempat masing-masing lah. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada, okay, terima kasih. Nak pergi pada LO yang ketiga, iaitu kita nak relate between formula. Okey, dekat sini kita dah nak start dengan formula pH, POH dan KW. So ada 3 benda. Okey. So dalam slide kotak-kotak ni kita baca satu. Okay, water dissociate into ions very slightly. Okay, ini react dengan water. Okay, ini adalah formula yang pertama. Saya nak highlightkan formula saja nak. Formula kita panggil dia constant of water. Ion product constant water. Ini pun sama dah ni. Ini benda yang sama. Okay, ini number 1. Okay, ini formula yang kedua. Saya nak highlightkan formula. Lagi? Habis dah? Okay, tak apalah. Okay, sila listkan formula yang saya tulis dekat sini. Okay, formula yang pertama.
Saya padam lah, tak nak ambil yang ni. Okay, formula yang pertama, KW sama dengan H plus OH minus. Okay, mungkin ada yang nak tanya, Puan, kalau saya buat H3O plus boleh tak? Boleh. H plus dengan H3O plus adalah benda yang sama. Okay, cara kita tulis saja because both menerangkan asid. Okay, ini formula yang pertama dan nilai KW ni adalah constant untuk water, so nilai dia yang ini. Sila highlightkan. 10 darab 10 negatif 14. Okay, nilai constant of water ni awak boleh tengok pada list of constant. Pada muka serat yang ada AR dengan constant R dan semua tu. 10 darab 1.0 dan 10 negatif 14 constant untuk water. Okay, dia ada nilai. Okay, ini formula yang pertama. Formula yang kedua adalah pH sama dengan negatif log H plus ataupun H3O plus. Ini adalah untuk mencari nilai pH. Formula yang ketiga adalah POH sama dengan negatif log OH minus. Ini simbol concentration concentration OH minus. Okay. Selama ni kita banyak fokus kepada pH saja kan. So actually kita boleh juga cari nilai POH yang menerangkan kekuatan base. Concentration OH minus. Okay. Formula yang keempat adalah 14 sama dengan pH tambah POH. Ini kita combine. Okay, contohnya kita diberi pH, kita nak cari POH. So kita boleh buat pH sama dengan 14 tolak POH. Kita modify lah formula tu. Okay, so formula-formula ini sangat penting, sila hafal sebab kita akan carry out formula ni sampai ke hujung nanti. Okay, so saya dah listkan 4. Okay, dah salin 4 formula yang pertama. Okay, alright, so seterusnya kita nak gunakan formula tadi kalau dia nak melibatkan calculation. Okay, contoh soalan tutorial nombor 4. The ionic product of water is as given. Okay, ini KW untuk water dia dah bagi. Concentration of OH minus in a certain household ammonia cleaning solution is this one. Okay, dia bagi nilai OH minus. Calculate the hydronium concentration. Okay, so formula nombor berapa yang awak nak kena guna daripada 4 yang saya tulis tadi? Formula mana nak kena pakai? Auni? Formula mana nak guna ni? Nombor 1. Yes, betul. Silakan kira semua orang. Formula yang pertama. Sebab ini saya baru nak start tau. So saya bagi yang senang-senang dulu. So obviously yang pertama because kita ada semua information dia. KW sama dengan concentration H3O plus concentration OH minus. So KW 1.0 dan 10 negatif 14 sama dengan H3O plus kita nak cari. Okay. OH minus 0.0025. So berapakah concentration H3O plus? Sama dengan, siapa nak hantar jawapan? Siapa nak sebut jawapan dia? Anyone? 0.04. 0.04. Panjang lagi kot. Boleh cuba lagi. Sebab dia negatif 14 tu kan? Purata Aini berapa dapat? Tekan dah kalkulator. Saya dapat 4 eksponen negatif 12. Okey, betul. Negatif 12 molar lah. Betul.
4 eksponen negatif 12 molar. So kalau tak dapat, tengok baliklah kepada macam mana awak tekan kalkulator. Nah, okay. Right, so ini betul. Next question. Okay, so soalan dia adalah a sample of orange juice has a pH of 3.8. Orange juice pH maksudnya asid lah ni. Okay. Calculate the concentration of H3O plus and OH minus. Okay. So, ya betul. Betul. Thank you very much. Okay, so sekarang ni soalan ni dia bagi pH dan dia nak cari berapa concentration of acid dan juga OH minus. Okay, tadi formula yang pertama, formula saya tulis balik kat sini. KW sama dengan H plus OH minus. Formula kedua, pH sama dengan negatif log H plus. Formula ketiga, POH sama dengan negatif log OH minus. Formula keempat, 14 sama dengan pH tambah POH. So awak maybe kena guna lebih daripada satu formula. Okay, dan cara awak nak guna tu it depends kepada macam mana. Dia ada macam-macam cara untuk cari. Okay, so kalau saya, since saya dah ada nilai pH, saya boleh gunakan formula yang pertama, yang kedua. Saya dah ada nilai pH kan, so saya boleh anti-logkan dia. Okay, lepas saya dah dapat nilai H plus, saya boleh guna formula yang pertama untuk cari OH-nya. Okay, saya tunjuk cara saya. Okay, first of all, pH sama dengan negatif log H3O plus. Okay, pH adalah 3.80, negatif log H3O plus. So, berapakah nilai H3O plus? Okay, cuba cari dekat saya berapa nilai concentration. Awak kena buat anti-log. Anti-log negatif. Cuba siapa dapat concentration H3O plus? Saya akan guna formula ini dengan ini. Nak pakai nombor 4 pun boleh. It depends ya macam mana awak nak guna. As long as dapat jawapan. Okay, concentration H plus dulu berapa? Tekan kalkulator. Saya nak tanya siapa ni? Tak ramai dalam ni, ada berkurang je. Banyak yang share device ke macam mana? Bilangan dah berkurang ni. .585 je. Betul. Lagi sekali. 1.585. Okay, darab? Eksponen negatif 4. Eksponen negatif 4 molar. Betul? Thank you. Okay, thank you. Siapa tadi tu? Saya tak nampak nama. Thank you lah. Okay, betul. 1.585 dan 10% negatif 4. Okay, so awak dah dapat dah nilai untuk concentration bagi H plus. Okay, cuba cari concentration untuk OH minus pula. Okay. Dia, let's say saya nak pakai yang pertama lah. Okay. Yang pertama saya kena guna KW lah. KW sama dengan H3O plus dengan OH minus. Okay, kalau siapa yang tak dapat 1.5 dah tadi, awak kena tekan anti-log negatif 3.8. Kalau tak salah saya tidak dapat lah. KW adalah nilai constant kan? Constant yang kita dah baca kat depan tadi. KW 1.0. 1.0 dan 10 negatif 14 sama dengan, okay, water kita dah dapat. Water pula H3O plus dah dapat. So cari OH minus. Okay, ini cara yang sambungan dia. Okay, dapat berapa?
Okay, yang ini saya dapat 6.3. Lebih kurang lah darab 10 negatif 11 molar. So saya dapat dua jawapan ni. Sila semak. Okay, so alternatif, katakan awak tak nak guna kaedah ni, yang kedua tu. So awak boleh juga pakai formula yang keempat. Okay, formula keempat, mula-mula awak dah pakai yang ni. Formula yang keempat ni awak cari dulu dia punya POH. Tolak lah. Tolak dia macam ni. POH sama dengan 14 tolak PH. So awak akan dapat nilai POH, katakanlah nilai dia adalah A. Contohlah. Lepas tu guna pula formula yang ketiga. POH sama dengan negatif log OH minus. So dapat dia A sama dengan negatif log OH minus. So dapatkan OH minus. Berapa jawapan dia? Okay. Pun boleh juga. Okay. Ada pilihan lah. Terbuka kepada kepelbagaian penggunaan formula as long as awak dapat jawapan. Okay, boleh ke tu? Boleh ya? Okay, seterusnya ni dah nak soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 dia tanya, what is the molarity of OH minus if its pH is 13.5. Okay. Dia bagi pH of NaOH, nak cari OH minus. Okay. Tadi dia minta cari kedua-duanya. Yang ni dia minta cari salah satu sahaja. Okay. So yang ini, okay, awak tengok balik formula tadi. Okay. Siapa nak share dekat saya answer dulu? Okay, cuba buat dulu. OH minus punya jawapan. Berapa? Ada 4 formula, pilih yang bertepatan. Okay, siapa dapat? Vanessa dapat tak? Tinggal 34 orang je. Masalah line ke apa ya? Tinggal separuh ni. Masalah line sharing device ataupun tak boleh masuk kelas ke ataupun memang macam mana? Ini buat pool ke tanya 30 lebih je ni. Rendah ni. Selalunya dekat 40 ke atas. Okey, berapa OH minus? Siapa nak share? Tak ada ya? Tak ada siapa nak respon dia? 3.16 darab 10 kuasa negatif 14. Okay, terima kasih. Tetapi salah. Okay, tak apa. Cuba lagi. Siapa lagi nak cuba? Last person. Dia dekat chatting tak jawapan. Apa nak tengok? Line dekat apa ni? Line bilik slow. Oh, okay. Awak balik college line jadi tak okay ya. Tak apalah. Nak pergi mana? Saya pun tak duduk di ni. Saya BDR ni sebab line tak okay kan di college. Nanti nak, kalau saya pergi college, maksudnya line saya teruk. Tapi saya ada urusan lah ni di BDR ni, bukan saya saja. Esok-esok lusa nak kena masuk office balik. Ada urusan. Okay, so jawapannya adalah 0.32 molar untuk siapa yang dah dapat. Okay, so macam mana kita nak selesaikan?
Okay, kalau saya, since kita dah ada pH dan kita nak cari OH, so saya akan guna yang ini. Okay, di mana saya carilah dia punya pOH dia. Okay, 14 tolak dengan 13.5. So pOH saya dapat 0.5. Okay, therefore pOH sama dengan negative log OH minus. Tengok balik formula yang 4 tadi nah. So pOH 0.5 negative log OH minus. Therefore OH minus sama dengan okay. Dapatlah tadi. Sekejap. Uh, 0.32 molar dia unit lah. Okay. Okay, katakan tak nak guna cara ni, boleh juga awak guna cari pH dulu. Boleh negative log H3O+, ini cadangan lain lah. 13.5 sama dengan negative log H3O+. Okay, so dapatkan concentration H3O+ sama dengan katakanlah A molar. Okay. Lepas tu gunakan KW. KW sama dengan H3O+ dengan OH minus. So KW 1.0 dan 10 negatif 14. H3O plus adalah A. So carilah OH minus. Okay, ini pun boleh juga as long as awak dapat jawapan. Okay, dapat nah? Alright, so itu soalan nombor 7. Seterusnya, soalan nombor 8. Okay. Tadi kita main-main dengan pH saja. Now is kita nak tambah sikit. Kita nak cari mass. Okay, tengok How many grams of sodium hydroxide is needed to prepare 500 ml of sodium hydroxide solution with the pH of 10? Molar mass of NaOH is already given. Okay. So nak buat apa ni? Fikir dulu. Nak cari molar mass. Apa kaitan gram dengan pH? Ada kaitan tak? Adalah. Sebab nak cari gram adalah gram per mol. Maksudnya nak kena cari mol. Cari mol kan? Nak cari gram kena tahu mol. Nak tahu mol kita boleh mencari concentration mol over volume. Kan? Concentration mol over volume. So volume dah ada dah. Concentration of siapa? Concentration of OH minus lah since kita guna NaOH. Okay. So cari dulu concentration of OH minus. Okay, teruskan. Okay, kita buat sama-sama lah ya. Okay, nak cari OH minus ada pH. So macam biasa ada pelbagai cara untuk cari pH. So saya nak pakai yang ini. pOH je. Mencari pOH lah sebab cari pOH because given is pH. Okay. 14 tolak 10. 4. pOH sama dengan negatif log OH minus. So 4 sama dengan negatif log OH minus. Siapa dah ada jawapan boleh bagi kalau nak cuba. Negatif 4 molar. Saya dapat untuk OH minus nah. Okay, so dah ada concentration. Okay, concentration OH minus ni sama dengan mol over volume kan. So ambil lah 1.0 negatif 4 sama dengan mol per volume dia 500 bahagi 1000. Okay, sebab dia kena pakai liter kan. Okay, so mol awak akan dapat 5 kali 10 negatif 5 mol.
Okay, so dah dapat mole, boleh cari mass lah. Mass of NaOH sama dengan mole times molar mass. Mole dia 5 kali 10 negatif 5, darab molar mass dia dah bagi 40. Therefore, 2 darab 10 negatif 3 gram. Itu jawapan dia. Okay. Okay, selesai. Boleh ya? Okay. Right, seterusnya kita pergi kepada next objective, iaitu define strong acid, base, strong acid, strong base, weak acid, weak base, pH, pOH dan pKW. Okey, yang ini kita nak tengok persamaan dan perbezaan antara strong acid, strong base dan formula yang kita gunakan. Okey, saya dah buat dalam bentuk table. Right, strong acid dissociate completely. Okay. Ka extremely large. Okay, contohnya HCl, HBr, Hi. Dan apabila kita buat equation, dia adalah single arrow. Okay. Weak acid dissociate very slightly. Ka is very small. Okay, very small dengan very large ni, kalau Ka biasanya strong acid dia tak ada nilai Ka. Paling senang kalau kita nak ingat, strong acid ni no Ka. Okay. Kalau weak acid has Ka, dia ada kadar perceraian. Kalau yang dikatakan very small ni biasanya 10 negatif 5 dan ke atas. Negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8 tu semua kategori rendah. Sangat rendah. Okay. Dan biasanya yang mencapai, yang menjadi asid lemah ni adalah organic acid. Organic acid ni adalah karboksilik lah. Okay. Dan kalau kita nak identify through equation, yang ada forward reverse tu adalah weak acid. Okay. Okay, dari segi penggunaan pengiraan, kita tengok kat bawah sini. pH, kita akan guna pH lah sebab dia adalah acid kan. Okay, jadi kita katakan kalau concentration H plus tu tinggi, bermaksud pH akan rendah. Okay, pH rendah tu adalah pH dia mesti kurang daripada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kategori berasid. Concentration H plus tinggi bermaksud pH dia rendah. Okay, ini adalah formula yang kita gunakan bagi mengira pH bagi asid. Okay, now kita tengok base. Base pula sama juga macam strong acid, juga akan dissociate complete. Cumanya kita tak pakai istilah Ka, kita pakai istilah Kb. Okay, dan cara untuk kita identify dari segi equation single arrow sahaja. Okay. Weak base, dia dissociate very slightly, kurang daripada 1, dan Kb dia very small dan dia ada forward reverse arrow. Dalam erti kata lain, kalau strong base dia no Kb, tidak ada nilai Kb, tapi kalau weak base dia ada has Kb. Okay, kesimpulannya dari segi soalan, okay, dengar betul-betul. Apabila kita buat soalan, awak mungkin akan ada masalah nak identify compound yang diberi itu adalah strong base, strong acid, weak acid atau weak base. Sebab kita macam saya pun kadang-kadang kita nak identify sesuatu molekul tu susah sebab kita tak biasa jumpa molekul tu kan. Okay, so caranya adalah kalau dia bagi nilai Kb atau nilai Ka, bermaksud komponen itu adalah jenis weak. Okay, dia adalah weak. Kalau dia bagi nilai Ka atau nilai Kb atau suruh cari Ka, suruh cari Kb, itu adalah weak acid. Kalau dia tak bagi apa-apa, bermaksud itu adalah strong. Okay. Satu lagi, bila kita buat equation, kalau kita dah tahu dia weak, mesti forward reverse arrow. Okay.
Okey, dari segi pengiraan untuk pH dan POH, kita dah ada untuk pH. POH pula adalah kita gunakan formula yang tadilah, POH sama dengan negative log OH minus. Tetapi soalan biasanya kalau dia bagi equation, dia bagi solution molecule base pun, at the end of question dia akan tanya juga dia punya pH. Jadi bila kita dah dapat dia punya POH, awak kena tambahkan pH sama dengan 14 tolak POH. Awak kena sambung kira sampai cari pH. Sebab soalan tanya pH, selalunya dia jarang tanya POH. Okey, tambahkan formula kat bawah. Okey, kalau concentration of OH minus tinggi, bermaksud pH akan tinggi. Sebab pH dia akan jadi besar daripada 7. 8, 9, 10, 11 pH tinggi. Okey, itu dari segi pH. Tetapi dari segi nilai POH, concentration of OH tinggi, POH akan rendah. POH rendah bermaksud dia sangat kuat dari segi base dia. Okey, so ini boleh faham lah. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ada apa-apa nak tanya tak? Allah. Okay, boleh? Alright, so kita rehat sekejap dalam 10 minit. Saya bagi masa 10 minit untuk rehat. Saya sambung kejap lagi pukul 12. Okay, tapi tak payah live group. Nah, pukul 12 saya akan on balik. Sebab lepas ni dia lagi panjang kisah dia. Okay, meanwhile nak tanya apa-apa boleh tanya. Saya still ada lagi kat sini. Okay, boleh rehat dulu 10 minit nah. Ada mak? Ya. Yang apa, yang tadi kan, yang formula tadi kan. Negatif log 8B. tu saya tak dapat sikit. Dia kalau, bukan. Formula. Yang mana tah? Yang OH minus tu. OH minus. Yang Yang mana? Soalan number? Yang formula POH tu. Yang ni tu. Yang ni okey. Dapat apa? 1.0 tu tak dapat? Kalau tak. Apa semini dengan apa? Top up base 10 kan? Anti-lock tu benda ke tu? Anti-lock lah. Tak dapat ke? Tak, saya Top up kira base balik. 10 lepas tu cancel lock 10 kan? Number 8. Okey. So, 4 kan negative log. Sekejap nah. Dapat negative log, awak kena ambil shift log. Shift log tu maksudnya anti-log kan. Negative 4. Shift log dalam kurungan negative 4. Dapat 1.0 negative 4 balik. Dapat dah idea? Yang lain dapat tak? Kena cuba kira macam mana nak dapat anti-log tu. Dia kena ambil anti is tekan shift log. Shift log tu dapat 10 macam ada nilai, ada nombor 10 kan. Lepas tu kurungan negatif kena ada, negatif 4. Okey, kita rehat sekejap nah. Lepas ni nak sambung yang lebih panjang lagi. So lagi banyak dia punya equation. Okey, rehat sekejap ya. Dapat dah? Okey, good.
Okey. Assalamualaikum. Kita kembali kepada slide berikutnya ya, sambungan. Dah rehat 10 minit. Okey, ada ya semua? Ada madam. Okey, seterusnya, okey, tadi saya dah cerita pasal strong acid, strong base, weak acid, weak base. Okey, caranya lagi sekali saya sebut caranya kalau dia strong acid dia tidak ada nilai Ka, kalau dia weak acid dia ada nilai Ka. Weak base, strong base tidak ada nilai Kb, weak base ada nilai Kb. B ni untuk base lah, A for acid. Okey, so kita nak tengok apakah Ka dan Kb dan macam mana nak menulis expression Ka dan Kb. Ka ni adalah dissociation constant untuk acid, Kb adalah untuk base. Okey. Mana dia? Ka dissociation constant untuk weak acid, Kb dissociation constant untuk weak base. Perceraian acid, perceraian base. Okey. So kita tengok equation yang ada dekat sini. Okey, example yang awak ada HA. HA ni react dengan water dapat H3O plus dan A minus, bermaksud dia adalah acid. Okey, sebab dia hasilkan H3O plus. Dan dia punya arrow adalah forward reverse, maka dia adalah weak. Okey, so macam mana kita nak menulis Ka? Ka sama dengan, penulisan Ka sama macam K yang lain di mana dia adalah product over reactant. Ini produk kita. Okey, ini reactant kita. Liquid tak perlu masukkan. Okey, so kita nak buat concentration H3O plus. Semua guna concentration lah. A minus produk bahagi HA. Ini adalah Ka expression. Okay. Same goes to Kb. B tu B dengan A tu adalah super subscript nah. Kb sama dengan product over reactant as liquid, tak payah. So concentration BH plus OH minus, dia adalah base sebab dia hasilkan OH minus kat belakang, bahagi dengan B. Macam tu. Alright. So syarat pertama, dengar ya. Syarat pertama untuk express Ka dan Kb adalah kena buat equation. Kena buat equation. Daripada equation baru kita boleh tulis keseluruhan dia. Okay, nak buat equation senang saja. Kita akan tambahkan air. Okay, yang kalau dia acid wujudkan H3O plus, kalau dia base wujudkan OH minus. Okay, kita tengok question di bawah. Yang pertama, tuliskan Kb or Ka expression untuk given compound. So yang pertama adalah ammonia. Okay, ammonia plus water. Okay, kita tahu kalau dia minta tulis Ka, Kb tu maksudnya equation di bawah ni semua jenis weak lah. Okay, forward reverse. Okay, katakan awak tak tahu produk sebelah sini nak tulis apa ni, confused lah. Okay, tak apa. Kita tahu ammonia adalah base. So dia mesti ada OH minus dulu. Okay, so kita ada water dekat sini. Okay, OH minus ni kita dah buang sebagai OH minus. So H ni akan campur dengan NH3. So dia akan jadi NH4 plus. Okay, ini salah satu cara lah untuk mudahkan. So untuk menulis Kb, since dia ada OH minus, dia Kb lah. Kb sama dengan OH minus NH4 plus bahagi NH3. Okay, alright. Nombor 2. Ini adalah weak acid carboxylic acid kan. So CH3 COOH tambah water forward reverse. Okay, kita tahu dia adalah acid, so dia mesti dapat H3O plus. Okay, H3O plus ni adalah H2O yang dah ambil hidrogen. H2O ni dia ambil hidrogen ni, so dia tinggal ini balance dia. Okay,
So balance tu adalah CH3COO minus. Kalau dah satu lagi plus, satu lagi mesti minus lah. Okay. Right. So KA. KA sama dengan H3O plus CH3COO minus bahagi CH3COOH. Boleh? Okay. HCN. HCN ni acid lah sebab dia ada H. HCN tambah H2O. So kalau nak dapat acid, kita ambil dulu H2O dengan H ni, jadikan dia H3O plus. So Cn minus di belakang. Okay. Ka sama dengan concentration H3O plus concentration Cn minus bahagi concentration HCN. Penulisan expression ini sangat penting ya untuk kita teruskan kepada proses berikutnya. Okey. Dahlah. N tak betul kejap. Okey. Nombor 4. Ini okey, katakanlah yang ini awak tak biasa jumpa. Ini adalah base sebenarnya nak. Sebab pada N ni dia ada lone pair. So dia adalah base lah. Saya tulis sini. CH3 NH3 tambah H2O. So dia adalah base OH minus. Bermaksud kita buat OH minus, ini dia akan campur. Okay. Jadi jawapan dia belakang ni CH3 NH4 plus. NH3 akan ambil satu daripada H2O, dia akan jadi CH3 NH4 plus. Sorry, salah tulis lah. Ini NH2, sorry. Terlebih hidrogen. Sini NH2. So bila dia combine, jadi NH3 plus. Tu lah. Okay. KB sama dengan OH minus CH3 NH3 plus bahagi CH3 NH2. Belakang tu mesti charge lah sebab OH minus ada charge negatif, satu lagi mesti positif. H3O plus charge positif, satu lagi mesti negatif. Okay, so ini adalah bagaimana kita menulis expression bagi KB dan juga KA. Wajib tahu. Okay, macam biasa saya dah kata tambah je water. Tambah water. Okay, kalau KB pastikan keluarkan dulu H minus. Kalau Ka pastikan keluarkan dulu H3O plus. Alright. Okay. Selesai menulis Ka dan Kb, seterusnya okay, kita nak pergi kepada, nak masuk peringkat pengiraan. Pengiraan yang awal-awal tadi adalah pengiraan yang mudah saja. Kita gunakan formula nak cari concentration dan pH, pOH. Okay, seterusnya kita nak kira pH bagi weak acid pula. Okay, sebelum tu kita penuhkan jadual ni kejap. How to identify strong and weak acid and what is the formula used to calculate pH for strong acid and weak acid. Okay, yang ini yang sangat penting because kita nak kena identify strong ataupun weak, kemudian kita nak kena tahu kaedah apa yang kita nak kena guna untuk buat pengiraan. Okay, strong acid katakan saya nak guna HCl, larutan HCl. Okay, so macam mana nak kira larutan dia? Okay, point to ponder ni adalah maklumat. Okay, maklumat yang pertama, kalau dia strong acid, pastikan dia tidak ada nilai Ka, no Ka. Cara nak identify. Mungkinlah awak tengok HCl, awak confuse HCl ni strong ke weak ni. Soalan tu mesti tidak ada Ka. Okay. Dan dia dissociate complete.
Okay, bila awak perlu buat equation, dia akan jadi HCl sama dengan pula menghasilkan H plus ataupun awak nak tambah water. Nak pakai water, boleh. HCl tambah H2O, satu arrow saja, H3O plus dan Cl minus. Satu arrow sahaja. Okey, so macam mana nak cari pH? Okey, katakanlah nilai dia saya bagi 0.1 molar. Macam mana nak cari pH? Okey, pH-nya adalah negative log OH minus. OH minus pula. Negative log H3O plus. Okay, so disebabkan dissociation ini complete, maksudnya H3O plus ni adalah 0.1 molar. Kita boleh ambil terus nilai dia sebab dia adalah complete dissociation. Jadi awak ganti terus saja. Okay, ganti terus sahaja. Maksudnya ambillah negative log 0.1. So dapatkan berapa jawapan dia. Itulah. Okay, gantian terus. Directly ambil value dan ganti. Okay. Kalau dia weak, katakan dalam satu bekas, saya ada weak acid. Contohnya acid ethanoic. Okay. So dalam soalan tu dia bagi nilai Ka. Okay. Bila dia bagi nilai Ka, kita tahu oh ini weak acid ni. Okay. Has Ka value. Dia akan bagilah, kalau dia tak bagi dia suruh cari. Okay. So dari segi equation dia, CH3COOH tambah water, forward reverse, dapatkan dulu H3O plus dia, tambah dengan yang belakang ni, CH3COO minus. Okay, so katakanlah nilai dekat sini 0.2 molar. Adakah nilai ini juga 0.2 molar? Jawapannya tidak. Sebab dia adalah reversible. Maka dia tak boleh anggap nilai 0.2 molar tu diambil terus. Okay, tidak boleh. Jadi apa perlu awak buat? Okay, yang ini penting. Kita kena guna ice table. Ice table. Okay. Kalau ice table sebelum ni kita gunakan KCKP kan? Okay. So pada ice table tu kita akan gunakan nilai Ka sama dengan yang concentration tu lah, product of reactant. Daripada nilai Ka, kita kan ada H3O plus. H3O plus. Lepas tu ni contohlah nak. CH3CO minus bahagi dengan CH3COOH. Kena guna ice table dapatkan ini. Okay, daripada sebutan Ka ada concentration H3O plus. So the main calculation adalah gunakan ice table untuk cari H3O plus. Hari tu kita cari X kan. X tu adalah juga H3O plus lah. Okay, tengok pada ice table dia. So from there kita dapatkan nilai concentration H plus, H3O plus. Kita dah dapat nilai concentration, barulah boleh cari pH sama dengan negative log H3O plus. Kita gunakan juga pH, cumanya cara kita cari H3O plus tu adalah melalui ice table. Okay, boleh? Panjang sikit lah. Okay, boleh ke tu? Okay. Okay, strong base. Let's say NaOH. Okay, sama juga strong base dia tidak ada Kb, no Kb. Dissociate complete maksudnya NaOH akan dissociate completely kepada Na plus dan OH minus. So kita dapat ion OH minus. Okay, nak cari pH. Disebabkan kita ada concentration OH minus, katakanlah 0.2 molar. So ini akan terus kita ambil 0.2 molar. So disebabkan kita ada POH. Okay, jadi kena cari dulu POH sama dengan negative log OH minus. Okay, boleh cari dulu POH. Okay, lepas tu pH sama dengan 14 tolak POH. So barulah dapat nilai pH. At the end of question dia bukan nak POH je, dia nak pH. Jadi kena sambung. Tambahkan.
Sambung calculation, cari pH. Right? Okay. Weak base. Weak base contohnya amonia dalam bekas. Okay. Has Kb. Ada nilai Kb. Okay. So dia tak dissociate complete kan? So katakan ini equation dia. Okay. So sama juga seperti weak acid, kena gunakan ice table. Yang weak semua kena guna ice. So tetapi kita nak cari Kb lah. Kb sama dengan OH minus darab dengan NH4 plus bahagi NH3. Okay. Disebabkan kita ada nilai OH minus, maka kita boleh cari dulu POH. POH negative log OH minus. Okay. Dah dapat dia, baru kita boleh cari pH sama dengan 14 tolak POH. Yang panjang sikit. Okay. Okay. Maksudnya pada penghujungnya adalah kita nak pH. pH, pH, pH. Cara dia agak berbeza. Kalau dia adalah weak, kita guna ice. Okay. Kalau dia adalah strong, directly saja. Kalau dia weak, dia ada has Kb, has Ka. Ada apa-apa nak tanya dekat sini? Okay. Ini penting ya untuk awak highlight dulu, fahamkan dulu konsep dia sebelum saya pergi kepada calculation sebenar. Okay, boleh ya? So far? Okay, seterusnya. Ni dah salin ke ni? Perlukan lebih masa atau apa-apa? Dah salin belum? Dah, madam. Okay. Okay, next. Calculate pH value of strong acid and base. Okay, cuba kira. Saya bagi masa 3 minit. Saya nak jawapan. Ya, madam. Ya? Okay, cepat kira. pH untuk A, pH untuk B. Berapa pH? Ini adalah, okay, bila kita baca, calculate the pH. Lepas tu dia bagi nilai, kemudian dia tak bagi dia punya Ka ke apa-apa kan. Beside that, dia guna HCl dengan NH. So both are strong. Okay, so macam mana nak buat? Okay, buat dulu. Saya tunggu. Allah. Okay, siapa nak cuba yang pertama berapa pH? Saya nak buat ni. Ambil je lah kan. Ambil saja nilai tersebut. 7, madam. Berapa? 1.7. 7. Betul. Thank you. 1.7. Thank you. 1.7 ni acid lah. Okay. Okay, betul. Next, B. 12.48. Thank you. 12.48. Betul. Okay, caranya adalah cari dulu kan. POH sama dengan negative log OH minus. So awak dapatkan nilai OH minus. Dapatkan POH negative log 0.03. Dapat 1.52. 14 sama dengan pH. Nak pH kan. Kita boleh tulis teruslah.
pH sama dengan 14 tolak 1.52, 12.48. Strictly saja sebab kita tak perlu buat hasil apa-apa. Cumanya dia jadi 2 step disebabkan kita kira pH, pOH dulu and then baru kita boleh followed by pH. Okay, thank you. Next is, okay, yang ini awak kira lah sendiri. Okay, saya bagi jawapan dia. pH value determine whether the solution are acid, base or neutral. Okay, dibagi NaOH, HCl dan distilled water. Ni negative log kan sajalah. Distilled water berapa? Agak-agak. Distilled water 7 lah kan. Sekejap saya cari jawapan dia. Ni. Okay, yang ini. Cek jawapan lah. Cek jawapan. Awak kira laju-laju. Jawapannya adalah 13.79. So adalah basic lah. Okay. Ini jawapan dia 2.85 SD. Okay, ini jawapan dia 7. So macam mana nak dapat 7 ni? Okay. Water ni cara dia beza sikit sebab water ni dia macam ni. Water kita guna KW. KW sama dengan H3O plus OH minus. Okay, awak salin je lah jawapan dia. Water 1.0 darab 10 negatif 14 sama dengan X kuasa 2. Water kita boleh ambil terus sebagai X. So X sama dengan square root kan 1.0 darab 10 negatif 7. Okay. Sama dengan adalah dia punya H3O plus. Okay. So pH sama dengan negatif log H3O plus sama dengan negatif log 1.0 darab 10 negatif 7, awak akan dapat 7. Ini just pembuktian dia saja. Okay. Yang ini awak boleh hafal terus. Kalau water pH dia adalah 7. Right. Seterusnya, okay, kita nak masuk ni apa ni? pH. Calculate pH of solution prepared by dissolving 0.2 gram of sodium hydroxide in water using a 250 ml volumetric flow. Okay, dah ada jawapan. Cuba sendiri. Saya nak pergi kepada pengiraan weak acid. Okay, kita tengok soalan nombor 10. Okay, tengok nombor 10. Awak cuba sendiri lah. Okay, kita nak buat yang ice table punya. Okay, soalannya adalah the pH of 0.01 molar solution of weak acid is 2.85. What is the Ka of the acid? So dia minta cari, kalau dia, let's say dia tak sebut pun dia adalah weak acid tapi dia suruh cari Ka, bermaksud benda tu adalah weak lah. Okay, so macam mana kita nak gunakan dia untuk buat ice table? Okay, caranya adalah first of all kena buat equation. Tulis equation Ha tambah H2O. Forward reverse nah. Dan dapat H3O plus dan A minus. A minus. Buat garisan. Ice table. ICE. Okay. Untuk water ni kita boleh dash-dashkan dia sebab dia adalah liquid so tak perlu ambil. Okay. So macam biasa kita akan isi concentration. Okay, kita nak buat concentration kan. So ini dia kata HA ni adalah 0.01 molar. So saya masukkan dalam kotak ni. 0.01. Okay, belakang ni kosong lah macam biasa. Ini adalah negatif X, positif X, positif X. 0.01 tu adalah X, X, X. Okay, dapat. So daripada sini, dia tengok betul-betul. Dia kata pH adalah 2.85. Okay, kita tulis kejap. pH sama dengan negatif log H3O plus. Maksudnya daripada pH ni kita boleh cari nilai H3O plus. Kan kita boleh dapat nilai H3O plus. So H3O plus ni sama dengan, okay, cari Sat.
Tak nak tulis balik, buruk sangat tulisan ni. Kita biar kejap stable tu, kita cari pH. pH sama dengan negative log. Okay, cari H3O plus kat saya. Berapa H3O plus ni? Satu point 1.413. Betul? Darab 10 negatif 3 letak molar ya sebab dia adalah concentration. Okey. Bermaksud nilai X ni awak dah tahu dah berapa. Ni jawapan dia, nilai X. Okey, jadi awak boleh ganti terus. Sama juga disebabkan H3O plus ni adalah X dan kebetulan pula A ni pun adalah X. So nanti kita buat X kuasa 2 sama dengan 1.43 tu pun kuasa 2. Okey. Tak selesai lagi nak cari KA kan. KA sama dengan, tulis dulu H3O plus A minus bahagi 0.01 tolak X. Sorry. Bahagi HA. Okay. So dia adalah X kuasa 2 bahagi 0.01 tolak X. Di mana X tu awak dah tahu. So gantikan nilai X tadi. Maksudnya 1.413 darab 10 negatif 3 kuasa 2 bahagi 0.01 tolak 1.413 darab 10 negatif 3. Berapakah nilai KA? Ni cara dia. Cari nilai KA kat saya. .33 eksponen negatif 4 medium. Betul, thank you. 2.33 eksponen negatif 4. Okay, selesai. Itu adalah jawapannya. Dapat nilai KA. Okay, boleh ya? Alright. So itu adalah cara kalau kita jumpa weak acid ataupun weak base. Weak base sama jugalah. Okay. Cuma yang ini dia minta kita cari KA. Okay. Dia tak minta cari pH. Okay. Kalau pH pula macam mana? Okay, tengok soalan number. Okay, saya pakai soalan pasir. Tengok soalan pasir ni. Okay, soalan pasir dia bagi HA. Kita baca dulu. HA is a weak acid given dia punya Ka. Okay, Ka dia bagi. If the concentration of acid is as given, calculate pH of the solution. Dia dah bagi jawapan dah ni. Okay, tak apalah, kita buktikan kejap lagi. Okay. So dekat sini awak tengok dia punya nilai Ka memang lemah. Memang dia kecil, itu sampai negatif 8. Okay, itu yang dikatakan very small tadi tu, perceraian dia. Okay. So macam mana nak cari pH? Okay, kita buat lagi sekali macam biasa. HA, buat stable. Okay, buat sama-sama dengan saya. Okay. Water dashkan dekat sini 1.12. Negatif X, positif X, positif X, 1.12 tolak X, X dan X. So Ka sama dengan
concentration H3O plus darab A minus bahagi HA. Okay, kita kena selesaikanlah untuk cari nilai X kan. Apa lagi maklumat dia bagi? Itu je. Okay, kalau tak ada, kena cari nilai X lah. Okay. Cumanya bila kita sampai stage ni, kita ganti nilai dulu. Masuk Sat, 2.95 10 - 8 sama dengan X kuasa 2. Okay, ganti nilai dulu. X kuasa 2 bahagi 1.12 tolak X. Okay. Okay, stop Sat. Tengok sini. Tengok depan dulu. Tengok depan sekejap. Okay. Dengar ya. Alright. Bila kita sampai stage dekat sini, sampai stage ni, biasanya kita akan gunakan kalkulator untuk cari X1, X2 kan. Sebab kita nak kena selesaikan nilai X. Kenapa kena cari nilai X? Because X sama dengan H3O plus. That's why kena cari nilai X. Okay. Tetapi dengan menggunakan equation ini, awak perlu cari X1 dan X2 masa kita buat chapter 6. Walau bagaimanapun, dengar betul-betul, untuk chapter 7 kita boleh buat assumption. Ni saya bagi kat sini. Okay. Apply 5% test to check the assumption is justified. Maksudnya adalah bila kita sampai step yang saya tandakan biru ni, dekat kawasan ini, okay, dekat kawasan ni kita boleh permudahkan. Okay, permudahkan macam mana? Permudahkan macam ni. Kita kena check dulu sama ada nilai kita tu boleh kita permudahkan ataupun tidak. Cara untuk semak adalah, okay, kita gunakan formula yang di bawah sini, iaitu alpha sama dengan square root KA per C darab 100. Alpha tu ada dissociation constant kan, tapi dia pakai formula yang berbeza nah. Tengok ni formula dia tak sama yang kita buat hari tu, changes over initial. Ini alpha untuk kita check. Yang ini tak perlu tulis, kita just kira melalui kalkulator saja. Okay, caranya adalah awak cari nilai alpha, square root kan, 2.95 darab 10 negatif 3, ini KA atau KB nah, both boleh. Bahagi dengan initial 1.12 darab 100. Okey. Hasil pengiraan cuba awak kira. Ini kita panggil dia checking. Checking 5% assumption. Okey. So awak dapat berapa persen? 0.016% kalau tak salah saya. Okey, tengok 0.016 adalah kurang daripada 5%. Bermaksud nilai dia terlalu kecil. Bila terlalu kecil, kita boleh permudahkan. Di mana, okey, saya akan kata KA is very very small. Okay. So assume 1.12 minus X sebagai 1.12 only. So dia akan permudahkan kita punya calculation. So saya salin balik 2.95 darab 10 negatif 8 sama dengan X kuasa 2 bahagi 1.12 saja. Okay, saya dah boleh abaikan nilai X ni. Nilai X di bawah sini, ni saya dah abaikan dia. Okay, tetapi untuk tentukan sama ada boleh atau tidak pengabaian itu berlaku, pastikan nilai dia mesti kurang daripada 5%. Okay, sebenarnya kalau kita tengok daripada sini pun dah boleh dah. Dia biasanya 10, negatif 5, negatif 6, negatif 7 tu semua dah dikira sangat kecil. Okay, maksudnya daripada sini kita tahu kalau kita kira by percent selalunya dia boleh diabaikan. Cumanya still kena kira because kadang-kadang concentration tu kita tak tahu berapa. Okay, that's why saya masih lagi mengira. Okay, so sekiranya kita boleh abaikan nilai X tadi. Okay, ini cara dia. So kita gantikan terus dengan 1.12. Okay, teruskan dengan pengiraan, cari nilai X. So ini lebih mudah. Tak perlu lagi nak pakai 1, 2 tu. Okay, cari nilai X. Nak habis masa dah. Okay, X saya dapat 1.82 darab 10 negatif 4 molar. Okay,
siapakah X? X adalah H3O+. Sebab tu saya letak unit molar kat sini lah. Sebab kita nak ambil dia sebagai H3O+. Dia adalah concentration. So ini nilai X. Therefore, since dah tahu nilai X, tu boleh masuk pada formula. Okay. Sama dengan 3.74. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Okay, satu cara lagi. Dengar betul-betul nah. Dengar sekejap. Okay, katakanlah mungkinlah ada antara awak yang nak tanya. Saya tolong jawab siap-siap kalau ada soalan ini. Boleh tak saya tak nak buat assumption? Boleh tak saya tak nak buat assumption ni, saya nak kira macam bahasa saja X1, X2. Boleh, tidak ada masalah. Okay, cumanya perkiraan awak akan menjadi agak panjang lah, nak cari X1 dulu lepas tu cari X2 kan. Boleh, tak ada masalah. Dah dapat nilai X2, ambil yang positif dan buat gantian nilai. Macam biasalah masa kita buat chapter 6. Okay, kalau awak nak gunakan kaedah assumption, pastikan awak guna formula ini untuk checking dulu. Kalau dia kurang daripada 5%, baru awak boleh abaikan nilai X bawah sini. Kalau lebih daripada 5%, dia tak valid. Awak kena kira quadratic macam biasa. Okay, jelas nah? Okay, cuba suatu soalan last. Okay, last question lah, soalan nombor 12. Teruskan. Kali ni nak cari KB. Ada bagi KB. Okay. So KB C2H5 and H is a weak base. So plus water produce. Okay, katakan tak tahu equation nak buat macam mana. Weak base letak dulu OH minus. Okay. So kalau dia ambil OH minus. Okay. Ni kita combine lah. Okay, dia akan jadi kurungan C2H5, NH tu akan jadi NH2 plus. Okay, equation dia. I stable sebab dia adalah weak. ICE. Dash untuk liquid. Okay, concentration 0.01. 0.00, 0.00, negative X, positive X, positive X, 0.01 tolak X, X dan X. Nak cari apa? pH. Okay, KB dia bagi nak. Okay, KB sama dengan concentration OH minus. OH minus and then C2H5 NH2 plus kurungan over C2 kurungan C2H5 kurung NH. Okay. So kita nak cari pH bermaksud kita kena cari X because X is OH minus. Alright. So kita buat gantian nilai dulu. 9.6 darab 10 negatif 4 sama dengan X kuasa 2 bahagi 0.01 tolak X. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, boleh tak kita buat assumption? Tengok nilai KB dia negatif 4 saja.
dan ini adalah 0.01. Tak apa, kalau awak tak confirm, you can continue to use quadratic, tapi kalau nak mudah lagi, kita kira alpha dia. Alpha dia kita ambil KB per initial. Checking ini checking sama ada layak ke tak layak buat assumption. So dia itu 9.6 darab 10 negatif 4 bahagi 0.01 darab 100. Okey, cuba kira layak ke tak layak buat assumption. Kirakan, tolong. Curang. Berapa persen? Saya dapat 3.09 eksponen 1. 30 ke 3 point? 3 point. Kira balik. Kenapa saya dapat 30? 9.6 eksponen negatif 4 kan? Bahagi 0.01. 30 madam. Tadi ada eksponen. Okay. So 30.98%. Saya pun dapat 30. 30 kan? Okay. So boleh tak kita buat assumption kalau nilai dia 30.98? Tak boleh. Tak boleh. So maksudnya dia not valid lah. Not valid for assumption. Okay, maksudnya kita kena teruskan seperti biasa. Okay, awak kena cari nilai X1 dan juga X2. Kena buat kuadratik lah. Okay, teruskan dengan kuadratik. Okay, sebab dia lebih daripada 5%. Okay, X1. Okay, awak kira juga Saya nak tahu pH awak last kali berapa. Saya dapat 2.66 darab 10 negatif 3. Letak unit dah sebab X tadi adalah concentration dah. Negatif 3M. Kalau negatif tu kita abaikan siap-siap, neglected. Okay, so X1 merujuk kepada nilai apa? OH minus. Hati-hati. Kita kena sentiasa ingat apa yang kita buat. Nilai X yang kita kira adalah merujuk kepada OH minus sebab kita sedang buat weak base. Nah, sebab kadang-kadang kita jadi ralik kan? Sebab kita biasanya X tu duk kira H3O plus je kan? So kena hati-hati. Sebab soalan akan trik macam tu. Dia akan cari mana kawasan yang student akan jadi careless. Dia akan masukkan juga jawapan di dalam pilihan. So memang senang nak memerangkap lah. Okey, jadi berapakah nilai pH yang awak dapat? 11.42. Betul, 11.42. Okey, sebab macam biasa cari dia since kita ada OH maka kena cari dulu POH. Negative log OH minus. So from here awak dapat POH berapa tah? Ganti nilai ni. Tolak Sat. Berapa nilai POH kat sini? Lepas tu pH sama dengan 14 tolak POH baru awak dapat 11.42. Thank you tadi siapa bagi jawapan. 11.42 betul. 42 ke 48 ke 44 ke bolehlah as long as 11.4 lebih. Sebab dia bergantung kepada decimal places yang awak ambil semasa pengiraan. Berapa POH ni? 2.58 macam tu. Okay, thank you. Okay, jelas nah pengiraan dia. Apa pula ni? Okay.
Right. So yang ini petang nantilah degree of dissociation. Belakang-belakang ni kita ada kelas lagi kan. Kejap lagi pukul 3 saya akan sambung pengiraan berikutnya. Okay. Jadi kita buat conclusion dulu untuk setakat hari ini bagi sesi pagi ni. Okay. Kita buat conclusion kejap so that awak berada on track. Okay. Sampai mana ni? Okay. Untuk hari ini. Dah balik. Okay, untuk hari ni yang pertama adalah awak dah define acid dan base according to Arrhenius dan juga Bronsted-Lowry. Ingat Arrhenius dibincang apabila react dengan water mesti dapat H3O+. Kalau Bronsted-Lowry dia bincang tentang proton. Siapa yang donate proton adalah acid, siapa yang terima proton adalah base. Okay, yang ni dia tak ada Lewis kan, tambahkanlah Lewis dia cerita dari segi elektron. Siapa yang donate elektron dia adalah base. Okay. Yang kedua kita belajar juga identify conjugate acid dan conjugate base. Okay. Ingat balik acid produknya conjugate base, base produknya conjugate acid. Conjugate akan berada pada sebelah produk. Okay. Kemudian hari ini juga dah belajar formula pH, POH dan KW. Ada 4 formula. pH sama dengan negative log H3O+, POH sama dengan negative log OH-, 14 sama dengan pH tambah POH dan yang pertama lupa nak sebut, KW sama dengan concentration H+, darab concentration OH-. Ada 4 formula dekat atas ni. Okay, seterusnya define strong acid, strong base, weak acid and weak base. Okay, so strong acid adalah complete dissociate, weak base pun completely dissociate, dia tak ada nilai Ka ataupun Kb. Weak acid dia incomplete, weak acid dengan weak base, incomplete dissociation, kurang daripada 1 dan dia ada nilai Ka ataupun Kb. Dan saya dah buat jadual tadi macam mana nak cari pH, POH dia. Okay, PKW ni adalah, tak payahlah yang ni tak jarang tanya pun PKW ni. PKW adalah PKA tambah darab PKB. Ini tak pernah tanya pun. Boleh ambil tahu je lah. Okay. Calculate pH value untuk strong acid dan base. Okay, macam biasa. Once kita dah identify dia adalah strong acid dan strong base, pengiraannya adalah directly saja iaitu kita ambil nilai dia. Cuma base lepas kita dah dapat pH, kita kena tolak pula dengan pH. Okay. Weak tadi dah kira kan? Okay, yang G ni. Yang F tu belum. F ni petang nanti. G ni dah. Perform calculation pH, Ka, Kb, concentration. Alpha belum. Okay, cara nak kira Ka dan Kb berdasarkan kalau dia adalah weak, memang dia weak, kena gunakan ice table. Use ice table. Okay, dan cari nilai X dia. Boleh cari concentration, boleh cari pH. Okay, petang nanti saya akan sambung calculation untuk alpha dan juga nak relate strong acid dengan strong base ni. Okay, itu yang petang nanti pukul 3 kan? Betul tak? Ya. Pukul 3 kan? So pukul 3 sila masuk macam biasalah. Okay. Yang ada kelas moral saja yang tak boleh masuk. Yang lain sepatutnya kalau tak ada masalah boleh masuk lah. Sekejap. Dia nak off dulu. Mana nak off tadi?